Bunda Keila, Sumsel Palembang hadir nyimak. Halo warga Palembang. Oke, terima kasih ya. Muhammad GS9CH, semangat bang, sorry dalam bulan kemarin saya sibuk sekali jadi belum nonton semua videonya bang. Oke, nggak apa-apa, ditonton aja. Terima kasih ya udah selalu hadir. Oke guys, itulah komen-komen hari ini dan terima kasih buat kalian semua yang sudah komen ya. Dan mari kita lanjut untuk film hari ini. Halo guys, jumpa lagi bersama gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Dan kali ini gua akan ngajak kalian ngelanjutin chapter kedua film KGF. Nah, buat kalian yang belum tahu betapa serunya film KGF ini, silahkan tonton dulu chapter satunya yang udah gua bikin kemarin. Link videonya gue cantumin di kolom deskripsi ya. And then, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita film KGF chapter 2. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wartawan senior penulis buku Eldorado yang tiba-tiba jatuh sakit, padahal dia baru hanya menyelesaikan cerita isi buku Eldorado chapter pertama. I hope he recovers soon. I'm so sorry about your father. Yeah, அப்பா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? பாதி கதை சொன்னாரு. Today he was supposed to finish the story. I guess it'll remain unfinished. Namun untungnya anak dari wartawan senior tersebut datang dan mengatakan bahwa dia tahu di mana ayahnya menyembunyikan salinan buku terlarang Eldorado chapter kedua. Dan inilah isi buku Eldorado chapter kedua. History always win. We're hidden in those pages of history. Biggest kept secret in the history of India. Eldorado. Diperlihatkan kini Rocky yang sudah menjadi raja baru yang begitu dihormati di KGF. Dia datang ke KGF dengan menggunakan helikopter pribadi yang dia beli dari hasil tambang emas. Dan tentu saja bukan dari hasil jualan pisang goreng ataupun dari hasil bapak jual hukum. Hari itu dia memanggil seluruh petinggi yang pernah membantu Surya Padan mengurus KGF, seperti Andrew, Rajendra, Guru Pandayan, dan juga Kamal. Rapat pun dimulai. Rocky ingin membahas kelanjutan rencana mereka untuk mengurus KGF ke depannya. Namun, entah kesambet angin apa, tiba-tiba Kamal nyerocos dan menghina Rocky dengan mengatakan bahwa Rocky tak pantas menjadi ketua di KGF karena sejatinya Rocky adalah hanya bocah miskin. Melihat tingkah Kamal yang begitu sombong dan juga kacang alias kakean cangkem, akhirnya Rocky pun setelah Rocky dan Rena pergi, terlihat para petinggi lain yang tidak senang dengan Rocky dan berencana ingin menyingkirkan Rocky. Sementara itu di KGF sendiri, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda Islam bernama Farman yang sedang dimarahi ibunya karena membawa senjata. நம்ம கை விலங்குகளை உடைச்செறிஞ்சவாம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கதையும் மறக்காதீங்க. அவனுக்காக என் உயிரையும் கொடுப்பேன். Kembali ke istana, Rena yang masih labil dengan perasaannya terlihat ingin menghabisi Rocky. Namun di sini Rocky sama sekali tidak takut karena dia rela mati di tangan orang yang dia cintai. Why? I'm already death தங்கம். இந்த வீட்லயே எல்லாத்தையும் விட நல்ல ரூமே தான். கோபம் குறைஞ்சதும் ஜூஸ் குடி, தெம்பு வரட்டும். Setelahnya Rocky pun pergi ke penjara bawah tanah untuk menemui seorang tahanan yang bernama Vanaram. Yang mana Vanaram ini merupakan seorang jenderal di pasukan Garuda yang terkenal galak dan juga kejam. Di sini Rocky mengatakan bahwa dia ingin mengampuni dosa-dosa Vanaram serta memberikan kesempatan pada Vanaram untuk hidup jadi orang baik dan juga kembali menjadikan Vanaram sebagai ketua penjaga KGF sekaligus jenderal di pasukan Rocky. Singkatnya, Vanaram pun dikeluarkan. Rocky pun menjelaskan bahwa kini Vanaram sudah bertobat dan dia akan melatih seluruh pasukan muda dalam berbaku hantam di tempat ini.
Keesokan harinya, Rocky pun memerintahkan pasukannya untuk mencari titik baru yang mengandung emas. Dan siapa sangka, mereka berhasil menemukan 8 titik baru yang selama ini disembunyikan oleh Vardan. Sector 3/9 was an existing operational mine. It was 1 out of 9, which was established by Suryavardhan. Penemuan ini pun Rocky sampaikan pada para petinggi. Namun bukannya ikut senang, di sini mereka malah jadi semakin sirik sama Rocky. Karena tentu saja penemuan ini akan membuat Rocky semakin berkuasa. Keesokan harinya, Rocky pun langsung turun ke lapangan untuk mengawali penggalian. Dia diikuti oleh para rakyatnya yang sangat bersemangat dan antusias. Meskipun sudah jadi penguasa kaya raya, namun Rocky sama sekali tidak segan untuk makan siang bersama rakyat-rakyatnya. Berkat kepemimpinan Rocky inilah, kini umat muslim sudah diperbolehkan sholat di tempat ini. Bukan hanya itu, jika dulu setiap bayi perempuan yang lahir akan langsung dihabisi, di era Rocky bayi-bayi perempuan sangatlah dijaga. Rocky pun memberi nama bayi ini Santi karena dia perempuan. Sebab kalau laki-laki maka namanya jadi Santoso. Shanti. Setelah melihat kebijakan dan kebaikan hati Rocky inilah yang membuat lambat laun akhirnya Rena mulai jatuh cinta dengan Rocky. Di tempat lain, kepala polisi India bernama Raghavan akhirnya mendapat informasi bahwa ada pemimpin baru di KGF. Dan karena merasa penasaran, Raghavan pun segera mencari tahu tentang orang tersebut yang tak lain adalah Rocky. They all have been assassinated, sir. There has been an entirely new leadership. What? வெளியில இருந்து யாரோ வந்து சாகடிச்சிட்டு அவனோட கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டாங்க, sir. Find out about this outsider. Kembali ke Rocky yang sedang mengecek emas-emasnya. Namun tiba-tiba pedang Adera jatuh tepat di hadapan Rocky. Di sini Vanaram pun memberitahu Rocky bahwa ini adalah pedang Adera adik dari Vardan yang seharusnya menjadi pewaris KGF jika Vardan sudah mati. Vanaram juga memberitahu bahwa sejatinya Adera adalah orang yang lebih kejam daripada Garuda karena sejak kecil dia sudah sangat terinspirasi dengan Viking. Adiraoda katti. Adira சின்ன வயசுல இருந்தே வைக்கிங்ஸ் என்ற எட்ட முடியாதபடி பார்த்துக்கிட்டான். Hari pun berganti malam. Di saat Varman dan teman-temannya sedang berjaga, tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah pasukannya Adera. Menyadari situasinya terdesak, dengan cerdasnya Varman pun memilih kabur lalu membakar jembatan penghubung agar mereka tidak bisa menyeberang. Namun siapa sangka dengan santainya Adera melangkah melewati jembatan itu karena ternyata Adera sudah menguasai ilmu kebal dari Banten. Dan disinilah Varman pun harus gugur. நான் ஒரு 5 அடி 50 கிலோ இருப்பேனா கை நடுங்குற மாதிரி பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு இலையா புடுங்கினா டைம் ஆகும். Sementara itu, di tempat lain terlihat Andrew yang tiba-tiba saja menghabisi Rajendra calon mertua Rocky untuk memancing Rena dan Rocky keluar dari wilayah KGF agar Adera bisa menghabisi mereka dengan mudah. Ya, dengan kata lain, saat ini ternyata Andrew sudah bekerja sama dengan Adera. ராக்கிய கொல்ல முடியும். ரீனா வந்தா அதுக்கு முதல்ல அவனை அங்கிருந்து வெளியே கொண்டு வரணும். உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு நம்புவாங்க தானே? Keesokan harinya, Rena yang mendapat kabar dari TV bahwa ayahnya sudah mati pun akhirnya nekat kabur dari istana KGF untuk melihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya.
Namun tiba-tiba saja dia dicegat oleh tangan kanan Adera, yaitu John, dan inilah yang terjadi. Mengetahui wanita yang dia cintai dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Rocky pun langsung tancap gas untuk menolong Rena. Satu persatu anak buah John pun berhasil Rocky habisi, hingga tersisalah one by one antara Rocky dan si John. Namun tiba-tiba di sini Adera tidak langsung menghabisi Rocky. Dia membiarkan Rocky hidup lalu memulangkannya ke KGF. Hal itu ia lakukan untuk menjatuhkan mental rakyat Rocky agar mau tunduk pada Adera. Terlihat para rakyat yang begitu terpukul melihat kondisi Rocky. Namun di sini mereka masih tetap percaya pada Rocky dan siap membantu apapun untuk keselamatan Rocky. Sementara itu kondisi ini pun dimanfaatkan oleh anak buah Adera untuk menembaki truk-truk pengangkut emas Rocky. Begitu juga Seti yang juga langsung membantai seluruh anak buah Rocky yang beroperasi di Mumbai. Kochi, Mangalore, Kasipur, ini West Coast ella unnadada. Rakkiyoda aangalai ella konnachi Shetty bag. Dan dengan begitu kejam, atas perintah dari Adera, para pekerja Rocky yang sudah gugur pun diarak menggunakan truk keliling KGF. Di sisi lain, di dalam gedung putihnya, tiba-tiba saja Rocky berteriak kesakitan. Dan hal itu membuat orang-orang di sana semakin cemas. Ternyata saat itu Rocky bermimpi bertemu dengan ibunya. Dan sang ibu mengatakan bahwa Rocky tidak perlu takut karena sang ibu selalu berada di sisinya. Yenada? பயப்படாத. நான் இருக்கேன்ல. Tunggu. Keesokan harinya, akhirnya Rocky pun mulai siuman. Pagi itu, Rocky mendapatkan telepon dari Seti yang dengan begitu sombongnya mengatakan bahwa kini Mumbai sudah kembali dalam kekuasaannya. Rocky bhai. Ni basha idea? Ninge nalla tane irunde. Taralo kandukitte kaale amki ude. Nai saura madri save. Unkitte. Wo rani irkalamle. Bulamat. Awale yung kutitua. Mendengar itu, Rocky pun hendak beranjak menghabisi Seti. Namun tiba-tiba saja Ibu Warman datang menjumpai Rocky dan memohon dengan penuh derai air mata agar Rocky mau membantunya mengambil jenazah Farhan agar sang ibu bisa melihat anaknya untuk terakhir kali. Setelah ibu itu pergi, Rocky pun menelpon Paman Kasim yang ada di Mumbai. Rocky pun menyuruh Paman Kasim mengumpulkan semua anak buahnya yang ada di Mumbai karena Rocky ingin berlibur ke Mumbai. Semua orang pun jadi bingung melihat situasi yang sedang genting seperti ini, tapi si Rocky malah ingin liburan ke Mumbai. Di tengah kebingungan rakyat ini, Vanaram pun langsung mengambil peran untuk meyakinkan rakyat bahwa Rocky tidak meninggalkan mereka.
karena Rocky sejatinya adalah seekor harimau yang sedang mengintai mangsanya. ராக்கி எங்கேயும் ஓடி போகல, புல்லுக்குள்ள சத்தம் போடாம டக்குனு மேல பாஞ்சி வாயால கழுத்த கவிடும், அப்படியே உசர கட்டி. Dan benar saja, ternyata liburan Rocky kali ini bukan sekedar liburan. Dia menemui Hinayat Khalil, namun bukan untuk bertempur, melainkan untuk bekerja sama. நான் டைரக்டா ஆப்பிரிக்கால இருந்து டெலிவரி எடுத்துக்கிறேன். எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கிறேன். ரிஸ்க் எல்லாம் என்னது? டீல். Tapi sayangnya, Khalil menolak tawaran Rocky karena Khalil tahu kepemimpinan Rocky saat ini sedang melemah. ஆனா நேரம் கை மீறி போயிடுச்சு. ஒரு பக்கம் சர்க்கார் கவுந்துகிட்டு இருக்கு, அவன் KGF நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கான். இந்தியா முழுக்க எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்ட. இப்ப உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? Mendengar itu, Rocky pun mengambil senjata anak buah Khalil, dan di saat yang bersamaan, ternyata anak buah Rocky yang merupakan pekerja biasa tiba-tiba langsung menghabisi seluruh anak buah Seti. இந்த கன்னு பேர் என்ன? கலாஷ்னிகாவ். Kabar musnahnya pasukan Seti pun langsung sampai kepada Khalil. Dan di sini Khalil yang akhirnya sadar betapa buasnya Rocky akhirnya merubah pikirannya. Dan kini dia mau bekerja sama dengan Rocky. Offer closes soon. Sementara itu Ibu Farman yang masih selalu percaya pada Rocky tak henti-hentinya selalu mendoakan Rocky dalam setiap sholatnya. Keesokan harinya, akhirnya Rocky pun kembali datang ke KGF bersama puluhan truk pengangkut emasnya. Namun tiba-tiba saja Adira dan pasukannya menembaki rombongan truk tersebut. Di sini dengan santainya Rocky pun turun dari truk sendirian. Namun tiba-tiba rumbling. Akibat rumbling ini, hampir seluruh pasukan Adira koit. Sementara Adira terlihat hampir koit, namun Rocky membiarkannya tetap hidup dan menyuruhnya pergi dari sini. The world is my territory. Sementara itu John juga dibiarkan hidup, namun tak lupa. Ya, itulah akibat tangan dekil berani menyentuh tangan Rena. Rocky pun kini kembali berkuasa, sementara Adira harus menderita dan harus menahan rasa sakit saat diobati. பெரிய பீஸை எடுக்காத, மீதி இருக்கிற பீஸை மட்டும் எடு. வலி அவனை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தும். வலி அதிகமாகணும். இப்ப எனக்கு அதான் வேணும். Setelah kejadian itu, Rocky pun menempati janjinya untuk memulangkan jasad Farman ke hadapan ibunya. Ibu Farman pun sangat berterima kasih pada Rocky, dan tak lupa sang ibu juga mendoakan Rocky dengan sumpah serapah layaknya ibu kandung yang mendoakan anaknya. Keesokan harinya, Rocky pun kembali ke Mumbai. Terlihat semua orang yang begitu takut pada Rocky, apalagi si Seti yang langsung ampun-ampun pada Rocky. Rocky, எப்படிடா இருக்க நீ? Kasim bhai, Kasim. Rocky, என்ன விட்டுடு Rocky. Namun, karena kemarin Seti terlalu sombong pada Rocky, Guru Bani. Setelahnya Rocky pun menjumpai Guru Pandian.
Di sini guru pandian menasihati Rocky untuk berhati-hati pada wanita calon pengganti guru pandian di pemerintahan, yaitu Ramika Sen. Ramika Sen சரித்திரம் காணாத மெஜாரிட்டியை வாங்க போறா. முடிவு அவ பண்ணுவா. என் பேச்சு கேளு. அவளை விடாத. Singkatnya 3 tahun kemudian, kala itu pemilu kembali diselenggarakan. Dan benar saja, Ramika Sen pun kini sudah resmi terpilih sebagai pengganti guru pandian sebagai Perdana Menteri India yang baru. मैं Ramika Sen और निष्ठा रखूंगी. Dan tidak main-main, di hari pertamanya Ramika langsung mengganti jajaran kabinet menteri yang dianggap tidak berguna, seperti jajaran kabinet menteri di negara penonton ada yang tahu di negara mana? Then I think we need to fire the entire cabinet. Mendengar itu, Ragavan pun langsung masuk dan mengajak Ramika untuk mendiskusikan soal Rocky yang menguasai KGF. I want to talk to you about KGF, man. Maybe later, Raghavan. Di sini awalnya Ramika tidak tertarik untuk membahas KGF. Namun ketika Ragavan mengatakan bahwa selama ini KGF mengendalikan politik dan hukum di India, akhirnya Ramika pun jadi tertarik untuk memusnahkan KGF. Ragavan pun menjelaskan bahwa selama ini jajaran pemerintahan tidak ada yang tahu seperti apa wujud Rocky itu, namun dia begitu disegani di seluruh penjuru India. Rocky எங்கேயும் பார்க்க முடியாது மேடம். ஆனா அவன் பேர் 8 திக்கும் பரவிருக்கு. இதுவரைக்கும் அவன் ஒரு போட்டோ கூட இல்ல. Bahkan ketika Ragavan mengirim jajaran pasukan kepolisian ke KGF, jutaan warga KGF langsung menghadang para polisi itu. நீங்க அனுப்புன ஸ்பெஷல் ஃபோர்சஸ் அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவன் கிட்ட பெரிய படையே இருக்கு. Dan bukan hanya sekedar menghadang, para warga pun mengancam akan membakar diri mereka jika para polisi ini nekat ingin menangkap Rocky. சுத்தப்பட்ட கிராமங்கள்ல இருக்கிற 15 லட்சம் பேருக்கு வாங்க இல்ல சாவடிச்சிருவாங்க. Mendengar cerita itu, Ramika pun langsung menjadikan misi penghancuran KGF sebagai misi utamanya selama dia masih menjabat. Find his warehouses, close down all the state borders, arrest his associates, raid the whole of India if you have. Bring him down. Sementara itu di tambang KGF, seorang wartawan muda bernama Anan yang tak lain dia adalah wartawan senior yang menulis buku El Dorado. Kala itu ketahuan oleh pasukan penjaga KGF. Namun bukannya dihabisi, di sini Rocky malah membiarkannya menulis tentang dirinya dan KGF dengan sebenar-benarnya. Keesokan harinya, Ragavan pun bergegas untuk menggerebek gudang emas milik Rocky. Meskipun sudah dibereskan secepat mungkin oleh anak buah Rocky, namun masih saja ada satu batang emas yang tertinggal dan langsung disita oleh polisi. Di sisi lain, Rocky yang sedang berada di gudang senjata tiba-tiba dihampiri oleh anak buahnya dan melaporkan bahwa polisi berhasil menyita satu batang emasnya. Dan tanpa pikir panjang, Rocky pun langsung datang ke kantor polisi terdekat. Di sana tidak ada yang tahu bahwa pria ini adalah Rocky. Namun ketika bocah penjual susu menyapa Rocky, kontan saja seluruh pasukan polisi di sana pun langsung merinding hebat. Hey, Rani. Salam, Rocky boy. Meskipun emas itu sudah dikembalikan, namun Rocky mendengar hancurnya kantor polisi di tangan Rocky, kontan saja langsung membuat Ramika emosi dan tanpa pikir panjang, Ramika pun langsung menghubungi panglima tentara untuk bersiap melakukan serangan besar pada KGF. Call the general. Tak sampai di situ, Ramika juga melakukan interview dan mendeklarasikan perang pada KGF melalui siaran televisi.
There will be no more tolerance. Yarangi Odipanga. Rocky yang menonton berita itu pun terlihat begitu santuy karena ternyata Rocky sudah menyiapkan rencana besar yang tak akan pernah terlintas di pikiran Ramika. Emas-emas Rocky pun langsung dimasukkan ke dalam truk. Rocky menghentikan distribusi emasnya ke seluruh pelosok India. Sementara itu di tempat lain terlihat Adera yang sudah mulai sembuh dan berniat ingin rebut kembali KGF dari tangan Rocky dan bekerja sama dengan Andrew. அங்க போறதுக்கு 2 வழி இருக்கு. இன்னொன்னு வெஸ்ட் கேட், ஒன்னு ஈஸ்ட் கேட். நமக்கு 3வது வழி வேணும். Tanpa buang waktu, di malam harinya Adera dan Andrew bergerak menangkap para pekerja KGF dan langsung mengeksekusi mereka di saat itu juga. Keesokan harinya, Rocky pun datang berziarah ke makam ibunya. Shanti, ya amma. Anda satyatukaga na suyanalakaranava. Dan melihat Rocky yang begitu sayang terhadap ibunya meskipun sudah tiada, Rena pun berpikir jika sama ibunya yang sudah almarhum saja Rocky masih sayang, apalagi sama istrinya. Dan akhirnya Rena pun langsung mengungkapkan cinta. Congratulations. I love you. Dan semenjak saat itulah hubungan mereka pun menjadi semakin hangat. Mehbooba, main teri mehbooba, mehbooba, oh main teri mehbooba. Setelahnya Rocky pun menjumpai guru Pandian untuk meminta nasihat agar dia bisa mendapatkan kekuatan skala besar dalam dunia perpolitikan supaya bisa melengsarkan Ramika dari jabatannya. Tak lama kemudian Paman Kasim pun datang. Dia menyampaikan informasi bahwa para pekerja KGF berhasil mengebor titik 3 yang sudah 25 tahun tidak ada hasil. 1.5 kilometer தோண்டியும் வெறும் கல்லு தான் கிடைக்கும். Mine number 3 open பண்ணி 25 வருஷம் ஆச்சு. Dan informasi ini pun hanya diketahui oleh mereka bertiga, yaitu Rocky, Paman Kasim, dan Guru Pandian. Di keesokan harinya, di saat Ragavan dan Ramika sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba saja bawahan mereka datang lalu mengatakan bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan mereka berdua. Dan betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa tamunya adalah... Di sini Rocky pun mengakui semua kejahatannya, mulai dari pencucian uang sampai dengan penambangan emas secara ilegal. Madam, நான் திருந்துறவனு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ட்ரஸ்ட் பேர்ல மணி லாண்டரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லீகல் மைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் இதுல இருக்கு. Rocky pun minta ditangkap. Namun betapa terkejutnya Ramika dan Ragavan karena melihat para anggota dewan yang malah meminta Ramika untuk melepaskan Rocky. இத வச்சிக்கிட்டு என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிடுங்க மேடம். மேடம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க மேடம். அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்காதீங்க மேடம். Dan ternyata di balik semua ini Rocky diam-diam sudah menyuap mereka untuk kekuatan politik. அவங்களுக்கும் போகுது, எனக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. 200 மெம்பர்ஸ்க்கும் போயிட்டு இருக்கு மேடம். Ramika yang emosi pun langsung mengatakan akan menghancurkan KGF dan juga Rocky. Namun dengan lantangnya Rocky pun membalas dengan mengatakan, Sesampainya di rumah, Rena pun langsung memeluk Rocky yang baru saja pulang. Di sini Rena ketakutan karena sempat bermimpi Rocky mati. Di tempat lain, terlihat Adera dan anak buahnya sudah berhasil masuk menyelinap ke KGF melalui titik nomor 3. Sementara itu Andrew sendiri membawa pasukannya untuk mengepung KGF melalui gerbang timur dan juga gerbang barat. Hari pun berganti. Pagi itu ketika sedang mengecek pabriknya, tiba-tiba Rena datang menghampiri Rocky dan mengatakan bahwa saat ini dia sedang hamil anak gua. Maksudnya anak Rocky. Tak platok ndasmu we. Amma varapuranga.
Dan hal itu tentu saja membuat Rocky menjadi sangat bahagia. Namun belum sempat 5 menit merasakan bahagia itu, tiba-tiba di sini mental Rocky pun terguncang, dan karena sudah tidak sanggup lagi menahan emosi, Rocky pun langsung bertempur dengan mode monster. Dan akhirnya Adera pun modar. Setelah pertempuran itu, Rocky pun harus kembali menahan pahitnya kenyataan karena harus ditinggalkan oleh wanita kedua yang paling dia cintai, yaitu Rena. Setelahnya Rocky pun bertanya pada Paman Qasim, dari manakah Adera dan pasukannya bisa masuk? Lalu setelah Rocky tahu bahwa Adera masuk melalui titik 3, Rocky pun langsung bergegas pergi ke kantor pemerintahan. Terlihat semua orang panik dan lari berhamburan karena ketakutan melihat Rocky datang dalam mode monster. Hingga akhirnya Rocky pun bertemu dengan Ramika. Ternyata Rocky mengincar guru Pandian, karena selain Rocky dan Paman Qasim, hanya guru Pandianlah yang mengetahui tentang titik 3. Ya, ternyata selama ini guru Pandian telah bekerja sama dengan Adera dan Andrew untuk menghancurkan Rocky. Keesokan harinya, Rocky pun memakamkan Rena. Dan setelahnya Rocky meminta seluruh warga KGF untuk berpindah ke suatu tempat. Dan benar saja, tak lama kemudian Ramika pun menurunkan perintah untuk menangkap Rocky di Istana Putih KGF. Namun sesampainya pasukan di sana, ternyata Rocky beserta emas-emasnya sudah tidak ada. There's no sign of the gold too, sir. Sir, Rocky's not here. The room is empty. Hal itu pun akhirnya membuat Ramika bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata Rocky membawa emas-emasnya menggunakan kapal besar menuju Amerika dan juga Indonesia. Nah, kira-kira penonton ada yang tahu nggak kenapa Rocky memilih Indonesia untuk menyelundupkan emasnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tanpa disangka, ternyata Angkatan Laut India langsung mencegat Rocky. Namun di sini Rocky sama sekali tidak peduli dan tetap melaju dengan santuy. Turn off your engines and prepare for surrender. You are about to enter the international waters from the Indian waters, or we will fire. Di sisi lain, untungnya warga KGF telah berhasil diungsikan sebelum akhirnya Ramika menurunkan titah pada para pasukan untuk menggempur tambang KGF. அந்த இடமும் அழிஞ்சது.
Sementara itu di lautan, karena tidak mau berhenti, terpaksa angkatan laut menghujani kapal Rocky dengan torpedo. Dan Rocky pun menerima hujan torpedo itu sambil meneguk sebotol minuman haram yang dia genggam. Rocky pun akhirnya tenggelam bersama seluruh emas-emasnya. Namun meski begitu, Rocky tetaplah menang karena dia sudah menepati janjinya pada sang ibu, yaitu menjadi ketua gangster dan mati dalam keadaan kaya raya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran guys, bahwa jika kita lahir dalam kondisi miskin, itu adalah takdir. Namun jika kita mati dalam kondisi miskin juga, maka itu adalah kesalahan kita sendiri. Maka dari itu, mumpung masih hidup, mari kita berjuang dengan semaksimal mungkin biar nanti kita mati dalam keadaan kaya raya. Tapi kan harta nggak bisa dibawa mati, Bang. Maka dari itu, insya Allah nanti sebelum mati kita sempetin dulu ya sedekahin hartanya. வரும்போது யாரும் எதையும் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஆனா இவன் போகும்போது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டான். Dengan ini akhirnya buku Eldorado chapter kedua pun telah selesai. Perjalanan hidup Rocky pun harus berakhir dengan ending yang begitu menyedihkan. Namun siapa sangka, di saat pemilik stasiun TV sudah pulang, tanpa sengaja seorang OB yang sedang merapikan meja Anan, sang wartawan senior, tiba-tiba menemukan sebuah buku tebal yang bertuliskan Eldorado chapter 3. Wow, apakah perjalanan Rocky belum berakhir? Penemuan ini tentu saja membuat para penonton akan sangat menantikan KGF chapter 3. Apalagi kalau ada Indonesia di film chapter ketiganya. Wah, nggak tahu deh bakal seramai apa film ini nanti. Gimana menurut kalian tentang film ini guys? Dari 1 sampai 10, kira-kira kalian kasih nilai berapa buat film ini? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton, like dan juga subscribe ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, masih bersama gua Ren. Ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change.